Assalamualaikum puan. Hari ini kami akan membentangkan tajuk dimensi Hofstede dalam masyarakat Korea Selatan. Untuk makluman puan, Hofstede adalah seorang ahli psikologi sosial yang bekerja di salah sebuah universiti Belanda. Nama sebenar beliau adalah Gerard Hendrik atau lebih dikenali sebagai Hofstede. Hofstede ini terkenal dengan penyelidikan mengenai kumpulan organisasi budaya dan beliau terkenal kerana membangunkan salah satu rangka yang popular iaitu model dimensi nilai Hofstede. Terlebih dahulu, saya menggunakan ahli kumpulan kami, Muhammad Syafiq bin Hamid 268474, Aminin binti Muhammad Razi 268854 dan saya Muhammad Farouk bin Mak Yunus 268422 dan akhir sekali Nur Fasha binti Nurdin 268779. Kita pergi kepada pengenalan. Budaya merupakan satu istilah yang seringkali digunakan untuk melambangkan amalan kelompok manusia dalam sesebuah negara. Melalui budaya yang telah terbentuk juga, maka jaringan sosial dikatakan lebih mudah untuk dibentuk walaupun melibatkan negara yang berbeza. Budaya yang telah terbentuk dan menjadi amalan sesebuah kelompok manusia juga dikatakan mempunyai nilainya yang tersendiri dan ia harus dihormati oleh semua pihak walaupun mereka mungkin tidak menamakan budaya yang sama. Budaya juga boleh didefinisikan sebagai pola pemikiran atau perasaan seseorang individu dalam sesebuah masyarakat. Memandangkan istilah budaya ini seringkali diterjemahkan dengan pelbagai definisi, maka beberapa teori dan dimensi telah dibentuk oleh para penyelidik, di mana melalui teori dan dimensi ini, maka istilah budaya itu sendiri akan lebih mudah untuk difahami oleh setiap individu di seluruh dunia. Antara teori dan dimensi budaya yang paling terkenal dan seringkali digunakan oleh masyarakat untuk memahami istilah budaya yang lebih mendalam adalah dimensi nilai Hofstede. Hofstede 1980 telah memperkenalkan 5 model yang boleh digunakan oleh masyarakat dalam sesebuah negara untuk menilai sesuatu budaya. Dimensi ini dikatakan lebih mudah untuk digunakan apabila melibatkan persekitaran silang budaya. Baik puan, di sini kita boleh lihat model dimensi nilai Hofstede terbahagi pada 5, iaitu yang pertama adalah jarak kuasa, yang kedua individualisme lawan kolektivisme, yang ketiga maskulin lawan feminin, yang keempat penghindaran ketidakpastian, yang terakhir ialah orientasi jangka panjang. Assalamualaikum, nama saya Nur Fasha binti Nurdin. Saya sambung dengan jarak kuasa. Jarak kuasa bermaksud di mana mereka yang kurang berkuasa di dalam sesuatu organisasi, termasuk institusi kekeluargaan, menerima dan merasakan bahawa kuasa yang diagihkan secara tidak adil. Individualisme dan kolektivisme. Individualisme ditarifkan keutamaan untuk rangka kerja sosial yang tidak tersusun, hanya menjaga diri mereka dan keluarga. Kolektivis mewakili keutamaan untuk rangka kerja yang sangat bersatu dalam masyarakat. Maskulin lawan feminin. Maskulin ialah dominan dalam masyarakat berdasarkan nilai kelakian, termasuklah persaingan, ketegasan, harta benda. Dan feminin pula ialah merujuk kepada menjaga kebaikan orang lain dan kualiti hidup. Mengelakkan ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian menyatakan sejauh mana anggota masyarakat merasa tidak selesa dengan ketidakpastian dan kekaburan. Dan yang terakhir, orientasi jangka panjang memberi tumpuan kepada kebajikan berorientasikan ganjaran pada masa akan datang. Bersedia menangguhkan kejayaan sosial jangka pendek untuk persiapan masa hadapan. Seterusnya, dimensi Hofstede dalam masyarakat Korea Selatan. Korea Selatan adalah merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur di mana ia adalah merupakan kawasan yang sangat strategik. Ia terbukti apabila Korea Selatan mempunyai tingkat kegiatan ekonomi yang sangat tinggi serta maju hingga kini. Sejarah Korea Selatan sebelum negara tersebut mencapai kemerdekaan lagi ialah ia telah mempunyai struktur ekonominya yang tersendiri walaupun pada ketika itu Korea adalah sebahagian daripada negara Jepun. Setelah Korea Selatan mencapai kemerdekaannya dan dipisahkan daripada Jepun, struktur industri sedia ada dilihat semakin goyah sehingga menyebabkan ekonomi Korea Selatan juga mula terjejas dan semakin memburuk. Revolusi secara besar-besaran telah berlaku di Korea Selatan di mana ia juga telah menambah baik sistem ekonomi sedia ada kepada satu sistem ekonomi yang sangat pesat dan maju.
Tambahan pula, Korea Selatan pada ketika itu mula menggunakan teknologi dalam pentadbiran dan pengurusan ekonominya. Usaha yang telah dilakukan ini membuahkan hasil dan dapat dilihat dengan jelas apabila pada tahun 1950-an Korea Selatan menjadi negara yang paling miskin, tetapi pada tahun 1990-an Korea Selatan telah menjadi negara yang sangat maju di peringkat dunia. Korea Selatan telah dipilih kerana ia dilihat sebagai sebuah negara yang sangat maju dari segi teknikal dan ekonominya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, kemajuan ini adalah bercanggah dengan budaya, amalan dan cara hidup mereka yang sebenar yang sangat dipengaruhi oleh amalan budaya Konfusianisme. Konfusianisme adalah merupakan aliran yang pada awalnya bukanlah menjadi satu aliran kepercayaan atau agama yang harus dianuti secara mutlak oleh semua masyarakat di Korea Selatan. Budaya ini telah diasaskan oleh Kongfuzi atau Konozi, iaitu tokoh peradaban yang terkenal di Korea Selatan. Pemerintahannya adalah bermula pada tahun 551 hingga 479 sebelum Masihi. Konfusianisme diperkenalkan selepas kemelut keruntuhan akhlak dan adat sebenar yang diamalkan dalam masyarakat Korea Selatan berlaku. Pada dasarnya, kewujudan Konfusianisme ini telah membentuk akhlak, etika serta moral dalam kalangan masyarakat yang lebih baik. Ini dibuktikan apabila pembunuhan orang tua atau jemaah menteri sudah tidak dilakukan lagi. Model dimensi nilai Hochstitt yang boleh dikaitkan dengan masyarakat Korea Selatan ialah pengelakkan ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Assalamualaikum, nama saya Amindin binti Muhammad Razi dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengelakkan ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Pertama, Hofstede 2010 menjelaskan bahawa dimensi budaya ini mengelakkan ketidakpastian adalah merupakan satu dimensi yang menunjukkan bahawa sejauh mana ahli budaya berasa terancam apabila mereka berdepan dengan situasi yang tidak pasti atau tidak diketahui. Yang kedua, sebagaimana yang diketahui umum, terdapat setengah budaya dalam kumpulan masyarakat lebih bebas atau gemar berdepan dengan ketidakpastian dan ada juga sekumpulan masyarakat lebih memilih untuk mengelakkan segala kepastian. Yang ketiga, ini kerana ketidakpastian yang wujud boleh meletakkan mereka dalam keadaan yang tertekan atau berdepan dengan kebimbangan. Seterusnya, jika tekanan dan kebimbangan ini tidak dapat dikawal dengan baik, ia juga boleh memberi kesan yang lebih buruk kepada kumpulan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih untuk mengelak ketidakpastian yang wujud. Yang kelima, jika kita lihat daripada sudut positif, ketidakpastian yang wujud boleh menjadi suatu budaya atau faktor yang boleh mengubah nasib kumpulan masyarakat atau sesebuah negara. Dan keenam, ketidakpastian akan menyebabkan kumpulan masyarakat atau pemimpin negara sentiasa bersedia dengan pelbagai inisiatif yang lebih kreatif dan fleksibel untuk diimplementasikan dalam pentadbiran dan pengurusan masyarakat atau negara itu sendiri. Seterusnya, dimensi budaya pengelakan ketidakpastian ini dilihat dapat membantu kumpulan masyarakat atau pemimpin negara terus mencari cara untuk membentuk amalan budaya dan tingkah laku umum yang lebih baik dari semasa ke semasa. Seterusnya, penambahan amalan budaya dan tingkah laku ini sangat penting kerana persekitaran semasa juga sentiasa berubah. Tambahan pula apabila melibatkan perkembangan teknologi semasa. Antara contoh yang kita boleh lihat ialah Korea Selatan yang mana semasa berada di bawah penjajahan Jepun, ia telah menjadi sebuah negara yang mempunyai struktur industri dan ekonomi yang sangat kukuh. Setelah kemerdekaan diperoleh, ia dipisahkan daripada Jepun. Struktur industri dan ekonomi yang sebelum ini sangat kukuh mula goyah sehingga menjadikan negara ini sebagai antara negara termiskin di dunia. Seterusnya, ketidakpastian wujud dan tidak dijangka oleh pemerintah Korea Selatan pada ketika itu telah menyebabkan negara dan masyarakatnya berdepan dengan kemiskinan dalam tempoh masa yang sangat lama. Namun demikian, setelah pucuk pimpinan bertukar dan beberapa perubahan dibuat, struktur industri dan ekonominya mula berubah. Ketidakpastian cabaran yang bakal dihadapi pada masa akan datang telah menyebabkan pemimpin negara ini menetapkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat. Adanya peraturan dan juga perubahan, Korea Selatan kini telah menjadi sebuah negara yang maju. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syahafiq bin Amin, nombor Kementrik 268474. Saya akan sambung kepada slide seterusnya, iaitu pengelakan ketidakpastian di Korea Selatan.
Yang pertama, kepimpinan pemerintahan Korea Selatan. Korea Selatan yang mana semasa berada di bawah penjajahan Jepun, ia telah menjadi sebuah negara yang mempunyai struktur industri dan ekonomi yang sangat kukuh. Namun sedemikian, setelah kemerdekaan diperolehi dan ia dipisahkan daripada Jepun, struktur industri dan ekonomi yang sebelum ini sangat kukuh mula goyah sehingga menjadikan negara ini sebagai antara negara termiskin di dunia. Ketidakpastian yang wujud dan tidak dijangka oleh pemerintah Korea Selatan pada ketika itu telah menyebabkan negara dan masyarakatnya berdepan dengan kemiskinan dan tempoh masa yang sangat lama. Namun sedemikian, setelah pucuk pimpinan bertukar dan beberapa perubahan dibuat, struktur industri dan ekonominya mula berubah dan ketidakpastian cabaran yang bakal dihadapi pada masa akan datang telah menyebabkan pemimpin negara ini menetapkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, komunikasi antara individu. Komunikasi antara individu sama ada melibatkan komunikasi secara langsung ataupun secara tidak langsung juga dilihat boleh dipengaruhi oleh dimensi budaya. Ini kerana komunikasi yang berlaku dalam kalangan kumpulan masyarakat juga boleh mengurangkan ketidakpastian. Sebagaimana yang dapat kita lihat, masyarakat Korea Selatan adalah merupakan sebuah masyarakat yang kurang berkomunikasi ataupun tidak mudah untuk menurut kemahuan atau kehendak masyarakat dari negara lain. Ini menunjukkan bahawa mereka sangat berhati-hati dengan ketidakpastian yang mungkin wujud. Contohnya, komunikasi boleh menjadi satu proses yang rumit di Korea Selatan kerana mereka tidak suka mengatakan tidak. Mengatakan tidak dalam komunikasi akan dianggap sebagai satu etika yang buruk. Kebiasaannya, penolakan akan dibuat dengan cara yang halus. Postur tubuh yang baik dan bahasa tubuh yang positif sangat bermanfaat dalam komunikasi. Jangan menggunakan bahasa tubuh yang berlebihan atau terbuka. Sikap masyarakat Korea Selatan sebegini menunjukkan bahawa mereka sangat menitikberatkan ketidakpastian dalam komunikasi, khususnya komunikasi yang dilihat boleh memberi pulangan yang baik kepada mereka sehinggakan perkataan tidak menjadi satu perkataan yang tidak digunakan dalam komunikasi. Ketiga, tingkah laku baru dalam masyarakat. Korea Selatan pernah dijajah oleh Jepun dan semasa penjajahan tersebut, struktur industri serta ekonominya adalah sangat baik jika dibandingkan dengan selepas kemerdekaan dicapai dan Korea Selatan tidak lagi menjadi sebahagian daripada Jepun, di mana pada ketika ini bukan sahaja industrinya yang mula terjejas, malah ekonominya juga menjadi semakin buruk sehingga Korea Selatan menjadi negara termiskin di dunia. Melihat kepada kegagalan yang telah berlaku ini, pemimpin Korea Selatan pada ketika itu mula memperkenalkan amalan, budaya dan tingkah laku baru dalam masyarakat, di mana ia secara tidak langsungnya telah membentuk sebuah masyarakat yang lebih gigih sehinggakan Korea Selatan kini telah berjaya menjadi sebuah negara yang maju sehingga kini. Apa yang boleh dikaitkan antara dimensi budaya pengelakan ketidakpastian dengan Korea Selatan ini adalah ketidakpastian yang wujud dihadapi dengan lebih bijak tanpa tekanan. Ini kerana sejarah Korea Selatan pada masa lalu, iaitu menjadi sebuah negara termiskin, telah menjadikan pemimpin serta masyarakat negara ini lebih bijak dalam menetapkan inisiatif yang akan dilaksanakan dalam negara mahupun kehidupan harian mereka agar apa jua keadaan yang tidak pasti berlaku dapat dihadapi dengan baik. Peraturan-peraturan yang wujud serta telah dikuatkuasakan pada hari ini juga dilihat sebagai salah satu faktor yang membolehkan semua ketidakpastian yang wujud, sama ada melibatkan pentadbiran dan pengurusan negara mahupun kumpulan masyarakat, diatasi dengan mudah. Kesimpulan yang dapat dibuat di sini adalah Korea Selatan juga adalah negara dipengaruhi oleh perubahan, perkembangan dan pemodenan dunia sama ada berlaku di peringkat tempatan maupun global. Tambahan pula, semua aspek kehidupan sama ada melibatkan struktur kekeluargaan, sistem pendidikan, struktur masyarakat dan sebagainya
sentiasa mengalami perubahan dari semasa ke semasa secara menyeluruh. Dimensi budaya Hofstede yang telah diperkenalkan secara tidak langsungnya menambah baik tingkah laku, budaya dan amalan masyarakat sedia ada. Bukan itu sahaja, ia juga boleh membantu dalam proses menambah baik sesebuah negara agar menjadi sebuah negara yang lebih baik dari semasa ke semasa. Ini kerana kumpulan dan masyarakatnya telah menggunakan dimensi ini secara tidak langsung sejak peredaran dan perubahan zaman berlaku di Korea Selatan. Hasilnya adalah Korea Selatan kini menjadi sebuah negara maju bukan sahaja di peringkat tempatan, malah di peringkat global. Tambahan pula peristiwa kegagalan Korea Selatan yang lalu juga menyebabkan masyarakat serta pemimpinnya menjadi lebih bijak dalam menentukan inisiatif ataupun tindakan yang harus dilakukan apabila ketidakpastian dihadapi. Sekian, terima kasih.